الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah ayat yang kita nak mengaji hari ini dalam suratul An'am ayat yang ke-73. Ayat 73 daripada Suratul An'am. Ayat 73 daripada Surat Al-An'am. Duduk dalam juzuk yang ke-7. Duduk dalam juzuk yang ke-7. InsyaAllah mari kita baca dulu. Kita perhati, tadabbur. Moga-moga kita dapat pahala yang banyak seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah 1 huruf 10 hasanah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda bil haqq وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن
من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. Susukat 79 atau 80. Itu lebih kurang 900 ayat. Itu bulan 900 huruf, 9,000 hasanah. Dan sebagaimana Allah sebut dalam hadis sahih melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah tu pahala yang kita baca Al-Quran dengan melalui tadabbur perhati. Dan supaya kita teringat lagi bahasanya majlis yang kita duk ngaji ni Allah Taala duk tengok ni. Dan Allah Taala duk tengok sebab tu kita ngaji penuh dengan khusyuk, penuh dengan tadabbur, penuh dengan perhati yang Allah Ta'ala duk tengok kita, duk sebut pada makhluk-makhluk ahli langit. Kata hamba aku seorang nama tu duk mengaji ni, maka kita mengaji dengan penuh ada iman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak mengaji ayat-ayat dia ataupun ilmu dia, ilmu Allah. Kita nak mengaji ilmu Allah ni, bukan ngaji ilmu siapa. Duk ngaji Quran Allah. Maka itulah satu pahala yang besar. Dengan sebab taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala boleh kita hidup sini. Kalau tidak dengan taufik Allah Taala, tidak dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak sampai sini pagi ni. Ke masjid ni. Mungkin ada bergaduh dengan tu, bergaduh dengan ni, sibuk dengan tu, sibuk dengan ni. Tapi semua Allah Ta'ala singkirkan daripada kita segala kesibukan dunia. Wak jadi kita jakah mari boleh ke masjid. Alhamdulillah, itu dah satu benda yang besar. Dan memang ini adalah hidup seroti bagi kita seseorang Muslim. Ni apa panggil hidup hak sungguhnya, sahabatnya. Sahabat hak ni lah kita nak tengok. Lepas ada kita mati. Dan kita boleh tengok. Dan Allah Ta'ala akan beri balasan kepada kita. Hak tu kita selalu kena istisyar. Apabila kita ngaji Quran ni, kita pergi masjid ni, kita kena istisyar dulu. Suasana kita duduk ni duduk dengan siapa? Jadi kita duduk dengan Allah, duduk dengan malaikat, duduk dengan orang panggil dalam suasana yang sangat besar. Sebab itulah kita selalu minta hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah Taala hidayahkan kepada kita semua. Dan bukalah hati kita yang kita duk mengaji untuk nak menerima ilmu dia. Moga-moga boleh menyelamatkan kita dalam masa yang kita ada lagi di atas dunia ni. Sebelum daripada kita akan dapat pada hari akhirat, hari mati, insya-Allah Taala. Mari tengok sepatah lalu dulu. Ada sebagai ayat yang kita baca saat ni. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ard. Dan ia, iaitu Allah, allazi khalaqas samawat, yang telah menjadi
7 lapis langit. Wal arda, dan bumi. Bil haqqi, dengan benar. Wa yauma yaqulu, dan pada hari yang ia berkata, Allah berkata, kun, jadilah kamu, fayakunu, maka jadilah dia. Qauluhul haqqo, qauluhul haqqu, permannya ataupun perkataannya adalah benar. Walahul mulku, dan baginya, bagi Allah, al-mulk, kerajaan. Yauma yunfakhu fis-sur, pada hari yang ditiup pada sangkala, alimul ghaib, yang mengetahui perkara gaib, wasyahadati, dan yang nyata, yang zahir, wa huwal hakim, dan Allah, dan ia Allah sangat-sangat bijak. Al-khabir, dah sangat-sangat dalam ilmunya, sangat-sangat dalam pengetahuannya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi, dan ketika berkata Ibrahim kepada ayahnya Azar, nama Azar, atattakhidhu asnaman alihah, adakah kamu ambil berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Inni, sesungguhnya aku araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku nampak kau ni dan kau ni fi dhalalim mubin, di dalam kesesatan yang nyata. Wa kadzalika nuri Ibrahim, dan demikian juga kami memperlihat kepada Ibrahim malakutas samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi. Wal yakuna minal mukinin, supaya ia adalah daripada orang yang yakin. Falamma janna alaihi al-lail, maka tak kala ia berada di malam gelap. Janna alaihi al-lail, berada di malam yang gelap. Ra'a kaukaba, ia melihat bintang. Qala hadza rabbi, inilah Tuhan aku. Falamma afala, maka tak kala terbenam, mana jatuh. Qala la uhibbul afilin, berkata ia, aku tidak suka kepada yang terbenam hilang. Falamma ra'al qamara bazighan, maka tak kala diberi lihat akan bulan. Bazighan, yang meninyak, yang menyinar cahayanya, yang terbit cahaya. Qala hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Falamma afala, maka setelah ia hilang ataupun terbenam, qala la illam yahdini rabbi, berkatalah ia, jika ia tidak boleh menghidayahkan aku
aku jika tidak menghidayahkan aku Rabbi oleh Tuhanku, la akunanna minal qaumid dhalin. Saya aku adalah daripada kaum yang sesat. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan, maka tak kala ia melihat matahari itu terbit, sedang terbit, qala hadza rabbi hadza akbar. Ia berkata, ini Tuhanku, ini lebih besar. Falamma afalat, maka tak kala ia hilang, qala ya qaum, berkatalah ia, hei kaumku, inni bari'um mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku bari, aku berlepas diri, mimma tusyrikun, daripada apa yang kamu syirik. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya aku hadapkan mukaku lillazi fataras samawati wal ard, kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi, hanifa dalam keadaan suci, dalam keadaan suci, dalam keadaan aku tetap bertauhid, man hafifah. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku daripada golongan orang musyrik. Wa hajjahu qaumuhu, dan ia, iaitu Ibrahim, dibantahkannya oleh kaumnya. Qala, ia berkata, atuhajjunni fillah, adakah kamu membantahku berkenaan dengan Allah? Wa qad hadani, dan sungguhnya ia menghidayatkan aku. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi, dan aku tidak takut kepada apa yang kamu syirik dengannya. Illa an yasha Allah, kecuali Tuhanku menghendaki akan aku akan sesuatu. Wasi'a rabbi, luaslah Tuhanku kulla syai'in ilma, akan tiap-tiap suatu ilmu. Afala tatazakkarun, adakah kamu tidak mau insaf ataupun ingat mengambil pelajaran? Tatazakkarun, mak tazakkarun ni ingat, ambil pelajaran ataupun insaf, ataupun mikir, atau sepitah lalu lah, terjemuh sepitah lalu. Jadi kita fahamlah apa yang Allah Ta'ala duduk dia sebut sani, dengan secara umumnya dia panggil, iaitu cerita Nabi Ibrahim, ia duk berbantah dengan kaum dia. Sebagaimana yang kita tahu, paksi surah Al-Amn ni cara berbantah di antara Nabi dengan kaumnya. Sama ada Nabi Muhammad, sama ada Nabi-Nabi lain pun semuanya ialah paksi surah Al-Anfal ni. Duk kecek tetel dengan orang panggil mujadalah, membantah di antara Nabi-Nabi dengan kaumnya. Dia panggil apa, dia panggil rams, syiar surah, sanjalak surah Al-Anfal. Ia cara hatu banyak kenya. Itu lebih kurang ayat yang kita baca saat ini, 8 ayat. Dan sebagai kesimpulan dengan secara rekah yang kita baca saat ini, panggil faham dah lah dengan secara umum tu. Jadi untuk nak faham jadi
Kalau mari kita tengok kepada tafsir yang ditafsirkan oleh Al-Mufassiru yang kita ambil sini sebagai salah seorang ulama besar yang terkenal, iaitu Abdul Rahman As-Sa'di. Dan mufassir lain-lain lagi sebenarnya kita baca mari bukan kata hak Abdul Rahman As-Sa'di saja, tapi baca sikit sebanyak daripada Ibnu Katsir, dari tafsir Ibnu Katsir, baca sikit sebanyak daripada tafsir orang lain-lain lagi, daripada Qurtubi dan sikit sebanyak adalah. Tapi orang panggil hak yang kita nak mari beri penjelasan tentang dengan tafsir ayat ni, iaitu melalui kitab Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Wa huwa allazi khalaqas samawati wal ard. Dan ia, iaitu Allah Ta'ala, allazi khalaqas samawati, yang telah menjadi langit wal ard, dan bumi, bil haqqi, dengan benar. Ya. Allah Ta'ala jadi langit, kita tahu dah sebagaimana kita mengaji. Allah Ta'ala jadi langit ni, ya, jadi bumi ni, ya kedia dah. Ya belum pada Tuhan jadi langit bumi ni, Tuhan jadi arah, jadi jadi lauh mahfuz. Lepas tu akhirnya Tuhan jadi langit bumi ni, Tuhan jadi apa? Katalah kata Tuhan jadi arah, Tuhan jadi langit, Tuhan jadi hak tu ia tak ada sakut mana dengan manusia kalau kira mari. Tapi apabila Tuhan jadi bumi ni adalah ia berkait dengan manusia lalu. Sebab Tuhan jadi langit bumi, maknanya Tuhan jadi untuk siapa? Maksudnya ni, buat apa Tuhan jadi langit? Buat apa Tuhan jadi bumi? Kalau kita nak tanya situ, buat apa Tuhan jadi langit? Buat apa Tuhan jadi bumi? Tuhan jadi langit ada tujuan tak? Tuhan jadi bumi ada tujuan tak? Bukan Tuhan jadi langit kerana cacing, kerana lepas, soalnya gitu. Bukan Tuhan jadi langit bumi kerana batu, kerana bukit, bukan. Bukan Tuhan jadi bumi kerana makhluk-makhluk lain, tetapi Tuhan jadi langit, Tuhan jadi bumi ada saya, kerana tujuan saya, tujuan manusia. Mana untuk manusia. Tuhan jadi langit, Tuhan jadi bumi ini untuk manusia je. Kalau Tuhan tak ada dalam takdir dia yang nak jadi manusia, Tuhan tak ada bumi, Tuhan tak ada langit. Kita misal kalau Tuhan tak ada nak jadi manusia, jadi apa? Sebab Tuhan jadi langit pun tak ada, ia tak ada uji apa. Tuhan jadi bumi pun ia tak ada uji apa. Tuhan jadi malaikat ia tak ada uji apa. Apa tak? Sebab malaikat semua tu taat dia belaka. Langit taat dia belaka. Bumi taat dia belaka. Bukit bukau semua taat dia belaka. Jadi tak nak kena jadi bukan taat dia belaka dah. Jadi tak hak Tuhan naknya, Tuhan nak jadi manusia, kerana nak Tuhan jadi manusia baru Tuhan jadi langit bumi. Itu nak kata kanak Tuhan hidup situ. Jadi maksud Tuhan jadi langit bumi ni kerana Tuhan nak jadi manusia. Nak tak tahu bumi. Apa jadi apa manusia? Tu situ Tuhan nak jadi manusia, nak tahu manusia ni, nak taat ke tak saya taat ke dia. Hak nu tak ada kena kira dah. Dia dah taat semua dah. Tu ya. Jadi mana Allah besar. Manusia ni besar. Tuhan nak jadi manusia ni besar, Tuhan kena jadi benda lain dulu. Seolah-olah kita kata seorang raja. Ya buat semua, ngamah ligai dengan apa semuanya, letak siapa tu? Dia ada dah rumah misalnya. Wak mah ligai, wak kota, wak apa, dia letak apa? Letak bini dia. Tu ya. Kerana kalau dia tak ada letak bini dia, dia tak buat apa. Dia ada dah rumah misalnya. Kota dia. Jadi orang panggil, Masya Allah, mana ini bini dia tu. Nak atau dia hormat kepada bini dia. Dia buat dengan kota, dengan apa semua nak bini duduk. Ya, kerana hormat kepada bini dia. Tu. Sebab tu Tuhan pun sebab tu. Dia jadi langit, jadi bumi. Tetapi, buat apa jadi langit, jadi bumi? Kerana Tuhan nak hormat kepada nak manusia boleh duduk. Ya, sebab tu manusia lah sebaik-baik. Dan makhluk yang terjadi adalah yang taat kepada dia, Tuhan berbangga dengan makhluk, dengan manusia. Itu ayat 7.
Jadi sebab tu dalam ayat lain dalam surah Baqarah dia katakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Hati. Surah Baqarah dia kata huwallazi Allah Taala khalaqalakum ma fil ard. Tuhan jadi untuk kamu semua dalam bumi. Jami'ah semua. Ma fil ardi jami'ah semua Tuhan jadi barang dalam bumi ni untuk kamu hai manusia. Makna jadi lipah untuk kamu, jadi serumuk untuk kamu. Tak sekira lah benda-benda hak lain lagi. Dan lembu kubar tu cerak dah. Tu Allah. Tu ayat Tuhan. Tu istilah Tuhan ayat sedih. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi semua Tuhan jadi barang di dalam bumi ni untuk kamu berlaku. Itu ayat kata di segi orang panggil tujuan Tuhan jadi langit, jadi bumi untuk kita. Sebab tu dia tulis bahagia supaya manusia ni insaf atau mikir kata bukan main. Tuhan nak jadi pada kamu, pada manusia mu tak ada mikir langsung nak. Orang kacau buat dunia ni untuk kamu mu tak ada mikir langsung, tak ada berasa nak syukur ke. Waktu bangun masuk masjid semayalah kata hormat kat aku tahiyatul masjid. Tak ada rasa ramai manusia panggil tak ada rasa nak hormat Tuhan masuk sejid duduk. Itu salah satu daripada tanda nak hormat Tuhan panggil betul panggil tahiyatul masjid. Tapi tak maknanya siapa ke orang panggil nak sembahyang sunat 2 rakaat tahiyatul masjid nak hormat Tuhan pun tak juga. Nak ganti dengan nikmat Tuhan buat dunia langit bumi ni Allah. Kita kata orang panggil degil sungguh manusia ni insya-Allah macam kita. Keras sungguh manusia ni. Nak tunjuk syukur sikit je. Dia suruh wisalah je. Tak usah wisalah juga kalau manusia ni temu tak ada wisalah pun. Orang panggil tu tambah tak ada hormat. Bahkan Tuhan orang panggil kita nak masuk sejid dia, wilah salah dia. Tanda kata ni tak juga. So ada kecek lah fardu tu kita nak ayat kata. Tu nak ayat kata. Habis tu kalau tak mikir dia tak mari pula. Dia kalau tak mikir dia tak mari benda satu. Lepas tu nak jadi mikir masa tu nak mana? Tu. Kalau kita main ngaji ni buat jadi kita mikir berasa nak sembahyang tahiyatul masjid. Tahu tak? Dan hal lain-lain lagi. Kita misal mudah-mudah ya tu. Tapi kalau orang tak biasa mari dak mengaji pasal ni, dia tak ada berasa mikir masuk sejid nak sembahyang tahiyatul masjid. Kenapa? Sebab dia tak ada mula daripada orang panggil muqaddimah nak sembahyang tahiyatul masjid, dia kena mengaji dulu baru dia masuk masjid sembahyang tahiyatul masjid. Ini kalau bahasa dia mari sembahyang ada sembahyang tahiyatul masjid mana bang sebab dia tak ada setengah ngaji. Dia amalan ni dia nak tubik, dia tubik dengan melalui ngaji, dia tak tubik amalan pasal nak buat dengan tak ada mengaji ni. Jadi tu jadi bukan istiqamah, jadi gitu-gitu, jadi nurut. Jadi kalau nak jadi istiqamah dengan sembahyang, sama ada sembahyang tahiyatul masjid amalan lain pun dia kena melalui ngaji. Ngaji itulah nak menetapkan amalan yang dia buat. Jadi kalau tak saya ngaji, dia tak habis tu kalau kita perhati tengok dia. Alam sekitar kita, manusia di sekitar kita, berapa orang yang ngaji? Tak ada orang yang ngaji. Sebab tu sejid tak ada orang. Ya buku yang ada situ, buat apa yang tak ada sejid? Ya buku tak ada masjid ni. Sembahyang subuh 4-5 orang. Dia orang 1000 orang. Buku bukan apa, buku tak ada ngaji. Dia duduk situ lah. Kalau buku semua ngaji ber 100 orang. Tiap-tiap minggu sebab kita ni. Nah. Ngaji, dia tak jadi dah lah nak duduk rumah. Apabila orang panggil Allahu Akbar, ya duduk dah. Sebab yang ngaji. Hak yang ngaji tu ngaji suruh pergi. Pada tak ada ngaji, dia tak tahu setara mana. Itu naik atas rumah tu yang mari daripada ngaji. Ngaji habis tu Tuhan duk tekan ngaji. Tu tak ada dekat hal lain. Sebab tu orang yang belajar tahu ilmu lebih baik daripada orang yang buat amal ibadat beratus-ratus tahun. Orang yang buat amal ibadat beratus-ratus tahun.
dengan orang mai mengaji sekali, dua kali. Di segi pahala sisi Allah Subhanahu taala lebih banyak orang mai mengaji lagi. Tu dah ayat kata Allah Taala ambil berat tertarik mengaji sebab Allah Taala tahu kata seseorang tidak akan tetap amalan dia doa amal melainkan dengan dengan mengaji, dengan tahu. Dia kena mula mengaji dulu. Allah ni pun sepatu. Tuhan jadi. Sebab itulah tanda kada seorang tu nak syukur pada Allah Subhanahu taala kalau dia tahu kata ni jadi Tuhan jadi langit bumi ni untuk kita we. Tak pernah sabar kita orang panggil nak syukur Tuhan sikit ya. Nak sembahyang jadi 5 waktu sehari semalam. Di masjid orang panggil tu kalau banding situ tengok situ orang panggil dia tak marilah. Tak marilah perasaan tok saya mari masjid tu dah kata gitu. Tu Tuhan jadi khalaqas samawati wal ard batu bil haqqi. Bil haqqi ni dengan benar. Kena royak nak kata Tuhan jadi. Tuhan jadi langit bumi ni jadi dengan benar. Tuhan royak atas. Jadi mana aku jadi langit, aku jadi bumi ni jadi sungguh, bukan jadi main-main dah. Tu nak royak gitu dah Tuhan royak. Aku jadi sungguh. Aku jadi dengan benar. Mana aku jadi dengan ada tujuan. Tu panggil kerja benar, bukan jadi gitu, jadi manusia jadi gitu. Tu panggil orang panggil kalau orang tu buat kau tu supaya budak buat. Ada. Apa ni? Ikutlah buat gapo-gapo, buat gitu-gitu je, bukan buat sungguh. Tuhan dia buat sungguh. Mana panggil buat dengan benar, buat dengan ada tujuan. Tu. Aku jadi langit, jadi bumi ada tujuan aku buat ni. Tu Tuhan ayat kata khalaqas samawati wal arda bil haqqi. Tujuan apa? Kita nak tahu hati dia kena pergi kepada tafsir je. Tuhan ayat sekatu je. Kalau kita tak pergi tafsir masa tujuan apa hati dia kena tengok tafsir. Orang panggil tengok pada mufassir, tengok pada orang alim ulama tafsir. Apa dimaksud tujuan? Ada tujuan tu tujuan apa? Ada sini apabila sini Datuk guru baba kita ni ayat tu tujuannya liya'murul ibad wa yanhahum wa yusibahum wa yu'aqibhum. Itu tujuan. Tuhan jadi langit bumi itu ada tujuan, bukan tak ada tujuan. Tujuan apa? Tujuannya nak suruh hamba dia, iaitu fok kita ni. Manusia ni, semua manusia hamba Tuhan belaka. Hamba dia panggil hamba neraka, hamba taat. Semua hamba Tuhan belaka atas dunia ni. Asal manusia ada akhir balik semua tu panggil hamba Tuhan belaka. Cuma dia pecah tubik dua, hamba taat, hamba dosa, hamba neraka. Tu. Jadi tujuan hamba dia. Tu panggil tujuan. Maknanya Allah Taala jadi langit bumi tujuannya nak suruh hamba dia tu taat ke dia, tu so. Ya nak suruh hamba dia tu tinggal hak dia lari. Tu tujuan benar. Ada dah lebih ada tu. Sampai tu Quran ya klik pada Quran. Ya ada dua aja. Ya panggil if'al la taf'al tu Quran. Dua tu yang hukum dia. Lain pada cerita-cerita. Mana membuat musawat. Tu ya. Hak ni membuat awak. Sama ada buat dalam bentuk dia paksa buat dalam bentuk dah pilih waktu tu, ya pun suruh. Pak ni suruh buat. Pak ni orang lari. Dua tu ya. Quran isi Quran semua duduk situ ya. Suruh dengan lari. Lain pada cerita. Seperti yang kita sebutkan cerita Ibrahim tu syukurlah abang. Kena dengan hukum. Sebab itulah dia Tuhan yang nak suruh apa dua. Ya suruh buat, suruh tinggal. Tu panggil makna tujuan Tuhan jadi langit bumi ni. Suruh hamba dia tu taat ke dia, hak dia suruh. Lepas tu beradu, hak dia lari. Tu panggil Tuhan jadi langit bumi itu dengan benar ialah untuk manusia. Allah. Lepas tu Tuhan suruh bukan ya Tuhan suruh sekat suruh itu dah. Tuhan suruh ada tujuan lek apa tu tujuan juga. Ya cedek pula dah. Buat siap dah, taruh pak. Tuhan buat taruh tempat siap dah.
Gapo dia? Tuhan tahu surga. Wak siap dah surga ke masa hari tu lagi. Tuhan wak siap dah tahu neraka. Ha dah. Hari tu lagi belum jadi langit bumi lagi. Tuhan jadi surga. Tuhan jadi surga neraka dia Tuhan jadi belum ni cedes dah. Tepat. Betul ya. Apabila suruh ada manusia ni taat ke dia, duduk dia tu. Neraka ke dia, duduk dia tu. Orang panggil planning Tuhan siap dah. Dia nak buat satu-satu makhluk ni, dia siap dah. Tuhan promทุกอย่างorang panggil. Kalau mudah-mudah. Jok mula. Daripada Lauh Mahfuz itu, mari jadi langit, jadi bumi, jadi manusia, lepas tu manusia, sudah habis nyawa gidan. Wa emang gidan. Tu apa kebuangkan Tuhan. Jadi manusia, jadi makhluk. Manusia lah maksudnya besarnya. Allah. Wa yusibuhum, dan Allah Taala beri pahala pada orang yang taat dia. Wa yu'aqibuhum, dan Allah Taala seksa pada orang yang deraka dia. Tu dimaksudkan benar yang Tuhan kata Allah Taala jadi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Jadi dengan benar, bukan pasal Allah Taala jadi dengan pura-pura main-main jadi saja gitu bahasa. Dan supaya ada maksud dengan benar sini ialah Tuhan jadi hamba dia, suruh taat ke dia, suruh tinggal dia lari, lepas tu dia nak beri pahala kepada orang taat. Beri neraka pada orang yang neraka. Tu makna benar. Tak ada dah. Itu dimaksudkan panggil bil haqqi. Dengan benar. Wa yauma yaqulu, dan pada hari yang Allah Ta'ala berkata, berfirman, kun, adalah kamu, fayakun, maka adalah. Jadilah kamu, fayakun, maka terjadilah. Allah Ta'ala yang nak jadi gapo-gapo, jadi kun ya. Kelimah kun kah nung tu, dia tak ada beza dah. Kah dengan nung, dia tak ada alih dah celah tu. Kalau kata kana tu makna ada. Kalau kun, adalah. Maknanya jadilah. Tu dia tak serupa. Dia pakai fi'il amal. Kalau kana telah ada ia. Dulu dia tak ada apa baru ada. Tu yang makna kana. Ada apa kun ni dah. Dia tak ada perkara lagi. Maka Tuhan kata kun, jadilah kamu. Jadilah. Tuhan dia nak kata kun, jadilah kamu. Fayakun, maka terjadi. Jadi dah. Tuhan jadi semua tu. Jadi kalau kita kira mari mula-mula Tuhan jadi makhluk ni apa ya? Yang kita ngaji ialah arras mula-mula. Baik, belum pada Tuhan jadi arras ni. Tu tanya. Tuhan duk mana? Tu ya apabila kita naik pergi sikit, naik pergi besuk. Belum pada Tuhan jadi mula-mula Tuhan jadi arras. Itu mula-mula Tuhan jadi makhluk arras. Arras ni makhluk. Ada. Mula-mula Tuhan jadi. Belum pada Tuhan jadi arah di makhluk. Tuhan ada mana? Tuhan ada tak? Tuhan ada. Sebab tu apabila ditanya, Tuhan ada tak belum pada Tuhan jadi arah? Tuhan ada. Tuhan ada, yang panggil Tuhan ada. Qabla ayyaku dakulla syai'. Tuhan ada belum pada ada tiap-tiap suatu. Ya kena kata itu. Nak kata lagi. Tuhan ada belum pada ada, segala-gala benda ada. Dan Tuhan ada selepas pada Tuhan jadi makhluk, dia juga ada muka Tuhan ada dah. Dan Tuhan tahu Tuhan nak jadi makhluk, nak jadi macam mana, Tuhan nak buat macam mana, Tuhan tahu. Dan pada Tuhan ada benda tak ada lagi pun, misalnya 1000 tahun nak ada lagi pun, Tuhan akan tahu benda tu akan ada lepas pada 1000 tahun lagi kita kata. Bahawa lah ia nak ada pasal mana? Kaifakan.
Kaifa yakun? Bagaimana ia nak jadi benda hak nak ada tu? Lepas tu ia nak jadi ia nak jadi geno benda hak ia nak jadi hak tak nak jadi lagi ia nak jadi geno pun tak tahu juga nak jadi geno. Orang panggil nak gitu paman tu. Tuhan ada belum pada ada apa-apa. Dan Tuhan ada lepas pada Tuhan jadi makhluk. Dan Tuhan tahu makhluk dia jadi geno. Dan Tuhan akan tahu benda gapo dia hak akan ada. Saya tahu. Dan Tuhan akan tahu benda hak akan ada, hak nak jadi macam mana. Dan Tuhan akan tahu nak jadi macam mana, dia nak pergi jadi gapo. Dia panggil kaca tanya pun. Tu nak ayat atas tu Tuhan. Tu. Tu dia panggil ada orang tanya satu, tu jawab satu. Sebab tu dia panggil tu arah mula-mula. Hak Tuhan jadi. Ni. Kalau gitu Tuhan jadi arah dengan apa? Tuhan jadi arah tu dengan kata apa? Dengan kata kun, jadi arah, fayakun, arah jadi. Tu. Tuhan jadi arah tu dengan kalimah kun, Tuhan. Tak ada jadi dengan siapa-siapa dak. Ada pun kita kata makhluk ni, kalau kita tengok pada zahir makhluk kita jadi daripada apa? Jadi kita jadi daripada mak pak kita tu orang panggil ibu air mandi tu daripada belakang pak kita tu hak tu jadi kita tu. Jadi rasa sebab tengok situ. Ya memanglah orang panggil pada zahir je ya gitulah. Kalau tak jadi pak kita tak hidup setubuh dengan mak kita ya tak jadi. Jadi orang panggil tu jadi sebab tu sebab aja. Kalau nak kelik pada asal manusia tu ialah Tuhan jadi ada daripada tanah. Tu. Pada tanah tu jadi yang kena hukum ni kan. Kau tak ada siapa ada lagi makhluk. Bukan. Sebagaimana kita ngaji. Apabila Tuhan jadi bumi, Tuhan hantar malaikat Jibril suruh mari apa dia? Mari ambil segepa tanah. Dia nak jadi ada. Jibril turun mari pergi ambil setokah tanah. Setokah tanah tu panggil capur belaka tanah dia ambil tu. Capur kena? Capur dengan seluk, capur dengan tanah hitam, capur dengan tanah putih, capur dengan hak molek, capur dengan hak tak molek. Setokah tanah hak Jibril pergi tu hak nak jadi ada tu. Sampai tu panggil ia dalam setokah tanah yang ada hak molek, ada hak tak molek, dia ada hak putih, ada hak merah, dia ada hak kelabu. Sebab tu dia tubik makhluk putih tu, kelabu tu, merah tu, molek tu. Tak molek tu. Dia berlaku. Tu. Sebab apa? Asal tanah tu hak malaikat ambil tu dia capur, dia panggil ibu tanah. Oh naik lagi. Kau jadi ada. Kau jadi ada, kau tu jadi siap orang panggil pada jadi ada nama kau jadi stoko ada gitu panggil supaya ada supaya kayu khotong gitu. Jadi rupa ada sekali khotong tu. Ada iblis lalu temu nampak duk stoko semua apa ya. Dia sepak kaki tok bunyi kluk. Ni sebab dia tak ada perkara. Tu nak ayat asat nak jadi ada. Tu kau tu tak ada siapa ada lagi. Noyak tu jadi tanah duk stoko dia jadi iblis lalu mari tengok nampak tak ada perkara dia nampak comel sangat seolah je gitu ada tubuh cukup dengan tangan nampak sepuluh dengan tangan kaki itu je tapi apabila sepak mari supaya sepak kotonnya macam mana ada apa ni iblis kau tahu lepas tu Tuhan tiup roh ke apa semua sampai buat jadi kata kun fayakun maka jadi. Tuhan berubah roh jadi ada. Buat sudah jadi ada tu baru suruh iblis. Dia suruh malaikatmu sujud pada dia belaka. Lalu tu iblis kata, aku nak jadi geno dia, aku jadi molek pada dia. Dia jadi daripada tanah, daripada tak ada perkara duk khotang panggil pas nak suruh aku sujud. Tu kisah. Yang pentingnya tu kita tahu dah kisah tu. Tu. Jadi nak ayat tu Tuhan jadi ada dengan kalimah kun. Jadi. Lepas pada anak dia dia jadi melalui imani tu sebabkanlah. Tapi nak ayat tu Tuhan dia nak jadi gapo? Sebab tu Tuhan kata sini wa yauma yaqulu kun pada hari yang Allah Taala kata jadilah kamu fayakun maka terjadi. Orang panggil maka jadilah. Allah.
Qauluhul haq. Firman Allah Ta'ala ni al-haqqu benar. Maknanya perkataan Allah Ta'ala ni benar. Supaya saat ni dia kata Allah Ta'ala jadi bil haqqi dengan benar. Hak tu jadi Tuhan jadi apa-apa Tuhan jadi ada tujuan. Mudah-mudah kata tak kira makhluk Tuhan jadi gapo saja bukan pasal jadi saja. Mudah-mudah kita jadilah cacing ada tujuan cacing. Cuma kita tahu tak tahu suku. Ikut Tuhan jadi ke limpah, Tuhan jadi semut, Tuhan jadi apa semua. Apa Tuhan manusia. Semua benda Tuhan jadi itu ada faedah. Ada tujuan. Arti panggil Tuhan jadi bil haqqi. Jadi langit, bumi semua tu ada tujuan. Tuhan jadi udara ada tujuan, ada tajin ninja semua panggil tak ada. Ambil lah gapo-gapo. Benda tu walaupun benda tu ada halus secara mana pun ada tujuan. Tu nak ayat kata Tuhan tak jadi satu benda malaikat ada tujuan. Tu situ. Hak tu dari segi kejadian. Pas dari segi perkataan dia qauluhu. Dari segi kata pula. Mana dari segi ilmu pula. Kata-kata ni ilmu lah. Nah, dia kata dia ilmu lah. Nah, supaya kita ada kecek ni. Dia tak boleh kecek orang tu kalau dia tak ada ilmu. Mana kalau dia tak tahu pun dia nak kecek tak boleh. Tahu tak? Ya kalau dia tak tahu pun dia nak kecek tak boleh. Orang yang kecek tak boleh tu ialah orang bisu. Tuhan tak ada bisu. Dia pergi situ. Qauluhu perkataannya maknanya ilmu tu. Hak duk tubik daripada Allah Ta'ala tu. Hak Ta'ala ada kata sebab Quran. Kata Tuhan ni. Maknanya qauluhu perkataan Tuhan, maknanya Quran semua perkataan Tuhan ni hak. Benar. Tahu tak? Hak saat ni buat. Orang panggil af'al Tuhan. Hak tu af'al Tuhan, perbuat Tuhan. Tuhan ia ada ilmu, tak ada af'al. Nah, orang ni jadi gini, orang buat gitu, kayak gitu. Hak tu orang panggil af'al Tuhan, perbuatan Tuhan. Ilmu Tuhan, Quran ada ilmu. Sebab tu sini dia kata qauluhu al-haq. Permanan Allah tu benar. Maknanya perkataan Allah tu benar. Maknanya ilmu Allah tu benar. Sebab tu lah panggil kita ngaji ilmu Allah ni Quran ni tak ada semua benar berlaku. Ngajilah apa saja kalau tak betul dengan Quran tak benar hak tu. Hak tak betul. Sebab tu je Quran tempat rojak ke orang Islam. Nak tahu sungguh tak sungguh, cuba tengok dalam Quran ada tak? Kalau nampak orang panggil duk selain dengan Quran ni, tak tepi dulu. Kalau tak saya pakai bahau pun tak tepi dulu. Kalau pakai bahau boleh demo bisa. Tak tepi dulu. Mana tak saya pakai lagi. Nak reti boleh, tapi nak pakai tak boleh. Sebab apa? Sebab berlawan dengan ilmu Quran. Sebab ilmu Quran qauluhu al-haq. Permanan Allah tu benar. Perkataan Allah tu benar. Benar sini kata allazi la mariyata fihi wala masnawiyatihi. Mana benar Allah Taala tu ialah jelas lah. Benar jelas, tak ada jadi kelabu ke la mariyah. Tak ada jadi kelabu, tak ada jadi syok. Ada apa jelas. Dan bukanlah tujuan kata Allah Ta'ala tu panggil nak kata pandai ke Allah Ta'ala orang panggil dia panggil nak orang puji ke nak betul puji pasal qadar tu dah bukan tujuan tu. Maknanya ayat tu benar sungguh. Jelas sungguh. Wala yaqulu syai'an abasan, dan Allah Ta'ala tak kata sikit pun atau sepatah pun abasan main-main. Kata pasal tak ada tujuan lah, panggil main-main. Kata pasal tak ada tujuan. Yang tak ada kata tak ada tujuan, hak ni kelimah ni bukan ni nak kau lain ni misalnya, ataupun bukan tujuan ni misalnya hak tu panggil datang baca manusia dah lah. Tapi nak ayat kata Tuhan kata ayat tersebut ada tujuan. Cuma gali kan tengoklah.
Nak temu tak temu tu tak orang gali. Nak temu benar dengan tujuan nak pasal ni atas gali. Sahabat kata itu hari dia dah halal. Duk lapis ya misalnya panggil 100 kilo duk dalam tu. Mu nak tahu sungguh hak sungguh 100 kilo, mu gali. Makna mengaji usuk baru temu. Kalau tak mengaji itu tak itu ya tak temu hak sungguh. Ilmu Tuhan ni dia dah halal. Jadi dah halal ilmu Tuhan tu apa panggil duduk atas pengajian seseorang lah, setara mana yang ngaji yang mana tu ya siapalah pada tu. Tu nak kata ilmu Tuhan ni Allah. Dah halal sungguh. Itu bukan boleh duk kecek ikut sewa buat kecek itu ya Quran ni. Ya kena ambil orang panggil tok guru tafsir mufassir orang hak alai mari duk kecek mai tambah dan supaya kita boleh anda faham maksudnya. Ala qadar kita ni orang panggil bukan nak sapalah sebab benar orang nak faham dia banyak lapis ilmu kena tahu ilmu mustalah, kena tahu ilmu tu, kena tahu ilmu tu baru dia boleh faham hakikat Quran sungguh. Kalau tak sampai situ dia orang panggil ilmu tak sapalah, tak sapa kepada kanak anda Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu ayat yang Tuhan dah sebut. Ni qauluhu, ni di situ kata ayat atau qaulul haq, kata dia tu benar. Tu. Walahu al-mulku yauma yunfakhu fis-sur. Allah, kita oleh ni. Jadi banyak sini ilmu orang panggil perlu kita tahu sini ni. Habis itu orang panggil nak pergi dengan kupu-kapuh gerah-gerah pun boleh pergi, tak ada apa sebab saat ni lah orang panggil. Nak banget sudah ayat hak kita nak tu ni. Jadi kalau tengok mengikut orang panggil dalam kita letak nak mengaji 7-8 ayat ni, kadang-kadang apabila kita mari kecek dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni, jadi kadang-kadang nak kita oleh orang panggil nak faham siapa siapa kita boleh faham hakikat yang sebenar. Pas sini kita kata walahul mulk, dan baginya kerajaan. Dan baginya al-mulk, kerajaan, yauma yunfakhu fis-sur, pada hari ditiupkan sunah sangkala. Apabila disiup sunah sangkala, pada hari itulah bagi Allah Ta'ala kerajaan. Tu kan dong riwayat din Allah ni bukan dia kerajaan kan. Kita tak bagi tahu tu sebab saya kata sini walahu, dan bagi Allah al-mulk, kerajaan, bila yauma yunfakhu fis-sur, pada hari Israfil siup sunah sangkala tu, situ jadi kerajaan bagi Allah Ta'ala. Pasal kita lah ni bukan jadi kerajaan Allah Ta'ala dah. Lah ni kalau raja kalau kata lagi sia ni raja 10. Kalau raja Malaysia ni orang panggil Mahyuddin. Bukan jadi kerajaan Allah. Kalau kata di Amerika ni Biden. Kata. Kalau kata Saudi tu Salman. Habis itu. Tapi hari apabila hari Israfil siup sunah situ tu, tak ada dah kerajaan habis. Jadi kerajaan itu dah. Jelas dah situ. Nampak cerak dah. Tak ada dah. Biden pun tak ada dah. Salman pun tak ada dah. Mahyuddin pun tak ada dah. Ikutlah. Jinping pun tak ada dah. China pun tak ada dah. Putin pun Indonesia pun tak ada dah. Ada. Sebab tu saya kata sini, bagi Allah pada hari itu, hari mana? Hari ditiupkan sangkala oleh Israfil. Sebab ia duk siup sunah sangkala ni Israfil, malaikat Israfil. Baik. Kalau kita pergi tengok manusia ni, dia akan mati semua tu. Apabila Israfil siup sunah tu habis mati. Ada. Sunah lah kita kata. Dia panggil sur tu. Sunah sangkala dia panggil. Apabila siup sunah sangkala habis mati, tinggal ada 4 orang. 4 malaikat. Kalau satu. Ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail,
Ada Israfil sendiri, ada Malikul Maut. Habis mati. Lepas pada sudah beru tu mati habis. Tak ada dah. Tinggal 4 orang ni. Tinggal 4 malaikat. Bukan 4 orang dah, 4 malaikat. Tu. Apabila disuruh siup yauma yunfakhu fis-sur tadi. Apabila hak yang Tuhan kata pada hari yang disiup sangkala tu, hari tu katalah kata hari ni Israfil siup ruh mati habis tu tak ada semua daripada makhluk daripada malaikat mana semua mati habis makhluk tak ada dah. Tak ada nyawa sah pun. Kau menatai kau sama telah dah kata. Taklah. Malaikat siapa dia mati habis tinggal 4 orang. Mikael malaikat ada waktu hujan. Duk turun rahmat. Ada Jibril ada waktu wahyu Tuhan duk mari tu. Duk turun kebesaran Tuhan Jibril. Lepas tu saya lagi Israfil. Mana malaikat hak siup sunah. Tuai sunah sangkala. Lepas tu Malikul Maut. Dia tak boleh mati. Dia tak boleh mati. Dia mati. Dia tak siapa dia dah nak mati. Kalau Malikul Maut mati dulu. Israfil tak mati dah lah. Malikul Maut ni di antara malaikat hak mati hak sebelah li akhir. Sekali dengan Israfil, Mikail, ada Jibril. Tu. 4 ni mati. Jadi apabila Israfil lepas pada mati, Israfil siup pula orang panggil Tuhan tu pergi ambil nyawa Israfil, pergi ambil nyawa Israel, ambil nyawa orang panggil Mikail, ambil nyawa Mikail habis pagi ni sampai akhirnya tinggal Israfil dia dah. Dia apa ni? Dia tinggal dia sore, tinggal dia lah. Sore ke sekor so malaikat lah. Ada tinggal Israfil dengan Malikul Maut. Ia kena Israfil mati dulu baru Malikul Maut tu mati. Itu. Malikul Maut ni hak ia malaikat hak akhir sekali. Maut tu dia mati tu. Jadi apabila Israfil apabila habis orang lain, Allah Taala tanya. Tanya Israfil. Hei Israfil, ada siapa lagi? Saya tanya. Man baqiyal yawm? Siapa dia lagi ada? Maka kata baqiya abdukad dhaif. Israfil sendiri jawab kata, hak yang ada lagi hamba kamu ya dhaif. Iyalah. Hati. Tu. Malikul Maut khadi'an zalilan. Maknanya orang panggil lepas pada tu, orang panggil lepas pada mati Israfil, mati. Maka mati sendiri tu pun orang panggil tu yang letak di antara serga neraka dia panggil berupa ada satu kibah salah je sebelah mati. Ya dah. Sebelah mati. Yang kibah berupa supaya Malikul Maut tu sebelah jadi panggil mati, sebelah mati dah mati tu. Dia panggil Malikul Maut tu. Mati. Habis dah. Israfil habis dah. Malikul Maut sendiri pun Tuhan sebelah dah. Lepas pada Tuhan sebelah tu siap tu. Baru Tuhan tanya. Tuhan kata mana? Dia kata mana? Fala yabqa malakun illa lillahil wahidil qahhar. Maka tidak adalah mana-mana malaikat melainkan ialah Allah Taala yang tunggal qahhar, yang gagah perkasa. Maknanya dalam satu hadis lain dia tanya limanil mulkil yaum. Dia tanya bagi siapa ada kerajaan hari ini? Dan siapa yang nak jawab lagi bahawa tak ada seorang habuk dah. Maka Tuhan jawab pula sendiri. Lillahil wahidil qahhar. Itu Tuhan jawab sendiri. Sebab tak ada siapa dah. Hari ini kerajaan bagi siapa hari ini?
Nah jangan tak ada perkara mati begini. Maka Tuhan jawab pula, lillahil wahidil qahhar. Ialah hari ini ialah untuk Allah, iaitu untukku yang nak menyelesaikan masalah kamu. Yang tunggal, yang sangat perkasa nak menyelesaikan masalah kamu, wahai hamba-hamba. Ada hak mana molek pergi ke syurga, hak mana tak molek pergi ke neraka. So tu hari tu dah jawab dah. Yang Allah Taala kata walahul mulk yauma yunfakhu fis-sur. Dan bagi Allah Taala kerajaan pada hari itu, tidak ada ke mana-mana kerajaan dah pada hari itu. Jadi pada hari mati semua ditiupkan sangkala tu. Maka tu Tuhan jawab pada hari ini lillahil wahidil qahhar. Allah. Ada sini hadis Malikil Maut ni, apabila malaikat Malikil Maut apabila letak bainal jannati wan nar, di antara syurga dan neraka, dia duduk situ. Apabila duduk situ, dia kata ana Malikil Maut tu, laula anna Allah tabaraka wa taala amatal khalaiq lamatu fasaha sayhatan min shiddati sayhatihi fayamut. Dan hadis yang lain, apabila disuruh hidup satu tempat, Malikil Maut ni di antara syurga neraka, maka sini dia kata sendiri Malikil Maut ni, dia kata kalaulah Allah Ta'ala tidak mematikan semua makhluk, maka aku tak mati. Tapi oleh kerana dimatikan semua makhluk, ni Malikil Maut kata ni, maka dia suara dengan suara yang habis-habis. Dia kata saha min shiddati sayh, dia suara dengan suara dia. Ada suara mana tak tahu pun, tak ada siapa dengar dah. Dia suara malaikat. Iya, Malikil Maut dia suara habis-habis derah. Kalau Tuhan tidak mematikan segala makhluk, nasaya aku pun tak mati. Soalan yang gitulah. Pun tak mati. Bah dia, mati. Mati dengan sebab suara dia. Allah. Tu suara Malikil Maut masuk sekali. Habis suara dia. Ada. Kalau Tuhan tidak mematikan makhluk, aku tak mati. Jadi tak ada jawab dah. Kalau Tuhan tidak mematikan makhluk, aku tak mati. Ni Tuhan mati semua makhluk, aku mati. Itulah soalan. Mati. Baik. Kalau tu orang Tuhan kata, hak yang tak matinya ialah yang jadi kerajaan ini lillahil wahidil qahhar. Sebelum Tuhan nak jawab hal tu, Tuhan katakan, lepas pada Malikil Maut habis mati, Tuhan katakan, Tuhan tanya, ya dunia, aina anharuka? Hei dunia, mana sungai-sungai kamu? Wa aina asjaruka? Mana pohon-pohon kayu, buah-buah kayu kamu? Wa aina a'maruka? Di mana omor-omor kamu? Ainal muluk? Mana raja-raja kamu? Wa abna'ul muluk? Anak-anak raja kamu? Wa ainal jababirah? Mana orang yang zoleh-zoleh, yang kuat-kuat? Wa abna'ul jababirah? Dan anak-anak orang-orang yang kuat-kuat. Ainal ladzina akalu rizqi wa taghallabu fi ni'mati wa abadu ghairi? Di mana ke orang-orang yang makan rezekiku dan menikmati dengan nikmat-nikmatku, dan yang ibadat kepada bukan aku. Limanil mulk al-yawm? Bagi siapa di hari ini kerajaan? Maka situlah dia kata, yaqulullah ta'ala, al-mulku lillahil wahidil qahhar. Tu bagi kata
Kata hak suk sekali. Atau lepas tu baru mula hisab mula apa. Ni apa panggil suk dunia. Suk dunia situ. Allah. Ayat ni jelas kepada kita yang Allah Ta'ala kata walahul mulku yauma yunfakhu fis-sur, dan pada hari dan baginya kerajaan pada hari yang Allah Ta'ala tiup sunah sangkala, alimul ghaib wasyahadah. Allah Ta'ala saat ni yang mengetahui perkara-perkara gaib. Yang mengetahui perkara-perkara gaib. Perkara gaib ni wasyahadati, dan perkara-perkara hak zahir. Syahadah ni hak zahir. Wa huwal hakimul khabir, dan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat hakim. Al-khabir bersifat dengan sifat khabir ni maknanya tahu, habis-habis tahu. Dia panggil khabir. Kalau kata alim tu sangat-sangat tahu. Hak ni bukan sangat-sangat tahu, habis-habis tahu, lebih pada sangat lagi. Dia panggil khabir. Jadi alim dan khabir ni orang panggil alim di atas, khabir di sub. Maknanya tahu sangat-sangat mendalam. Kalau bahasa Melayu kata. Tahu sungguh, tahu sub. Kalau sangat-sangat tahu tu panggil yang hubung dengan kalimah khabir ni sub. Tahu juga, tahu sangat-sangat mendalam. Dia panggil khabir. Jadi dua sifat Allah Ta'ala ni lah tubik segala semua benar-benar hukum hakam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tubik semua benar segala rahsia. Dua sifat ni yang panggil dua sifat besar Allah Ta'ala. Ada hukum semua, sebab tu hukum Allah Ta'ala tu ia tubik hukum. Hukum ni kalau nak tengok pada mustaq pada kalimah hakim. Ada hakim ialah sangat-sangat bijak. Itu sifat Allah Ta'ala. Tubik daripada Allah yang bersifat dengan sangat-sangat bijak, tubiknya hukum. Daripada hakim sana. Ia panggil mustaq. Kalimah tullah. Hukum tubik sini. Hukum tubik daripada Allah yang sangat-sangat bijak, yang sangat-sangat hakim. Sebab hukum. Sebab tu hukum, kalau tengok hukum apa, bijak hukum Allah Ta'ala. Ambillah nak hukum ke apa. Sebab tu apabila dia kata hukum ni buatlah. Saya duk tanyalah. Habis-habis comel, habis-habis bijak, habis-habis manfaat, habis-habis orang panggil ada faedah. Misalnya apa kita kata. Hukum banyaklah kita kata, misalnya hukum sembahyang Jumaat. Hukum sembahyang nak tak satu hukum sembahyang. Ya kita hak tu yang kita naknya sebab yang pentingnya sembahyang ni. Nak tengok hukum puasa, hukum haji, hukum semua tu cuba belakang, tapi ambil semai nak cek tengok hukum ke apa, ikutlah hukum. Hukum sembahyang Jumaat. Misalnya bagi orang laki-laki. Royak atas habis-habis bijak hukum ni. Ada. Habis-habis faedah hukum ni. Serta tu cedek pahala yang banyak. Tu. Hukum ikut pula. Hukum yang panggil ada. Hukum takwil makan reba. Tu. Habis-habis bijak, habis-habis comel hukum takwil makan reba. Sebab dalam hukum tu ialah ada mempunyai hikmah-hikmah yang banyak. Satu, bagi orang yang tak buat benda tu ada je barakah. Bagi orang yang buat ibadah tu orang panggil ya kau tak ada barakah. Artinya bagi ya bagi kita tak ada kena duk kaki dia kata geno tak rebo tak leh kan. Kalau buat gini boleh, kalau buat gini boleh, panggil nak jadi hak haram tu nak jadi boleh tu kan. Tu panggil helah otak manusia. Dan nak pelari benda tu nak ayat kata benda kebaikan yang ada dalam hukum tak makan rebo tu, dia nak pelari situ. Nah, buatlah hana pelari lah hana pun dia tak jadi molek nak lebih pada hukum riwayat. Tu lah tu hukum. Ikutlah hukum ke apa, ambil hukum sana. Ayat kata hukum Ta'ala, tiap-tiap hukum tak kira lah. Kalau kita ngaji ilmu fiqh, ya ada 5 hukum saat ni. 5 hukum tu, bijak belakang tu. 5 hukum. Hukum haram tu kata haram. Hak ni bijak lah. Kalau orang panggil tinggal benda haram adalah faedah besar kepada diri seseorang, dia kepada masyarakat, dia kepada
Ada alam sekitar kepada keluarga dia dan sebagainya. Tu orang. Hak wajib, seperti juga hak buat. Ya faedah pada dia, faedah pada orang masyarakat. Kalau sunat seperti juga. Kalau makruh seperti juga. Makruh bukan suruh buat. Itu bukan suruh bukan suruh buat. Tuhan larang tak suruh buat, tapi pasal larang tak ada bersyukur. Tapi kalau buat ada faedah besar. Cuma dia tak tahu sebab tu dia panggil ikut hukum Allah Taala dia panggil. Sebab apa? Sebab hukum semua tu baik daripada hakim. Hukum saat ni tu baik daripada hakim. Hakim sungguh bukan hakim tamada gitu tak. Makna bijak sungguh. Sebab dia hukum semua tu hukum Allah Taala bijak belaka. Dia tak ada kena duduk. Duduk tik dah. Tak ada kena duduk tik dah mudah-mudah. Kita orang Islam mudah-mudah tak gitu. Sebut kata ni tak boleh ke pakai tinggal lah. Semua kata boleh, tak ada apa lah. Boleh tu. Sunat, buat lalu. Walaupun ada kita tengok nampak kecil sebenarnya di sisi Allah Ta'ala. Sebab tak ada. Jadi bagi orang yang ngaji pekah saja, kalau sebut sunat tak ada rasa nak buat. Sebab apa? Dia rasa berat ingin. Dah. Bukan ingin. Pahala besar yang buat sunat ni. Tapi oleh kerana tak payah. Hakikat tu jadi sunat tu tujuh orang apa. Dah pahala besar. Noyak tak pahala besar. Misalnya kata, benda sunat. Siapa dia semaya misalnya lepas pada sembahyang fajar. Lepas pada sembahyang fajar dia duk wiri, dia duk baca Quran, dia duk wiri gapo hingga siapa dia bawa matahari naik sikit juga dia sembahyang isyraq begitu. Dia ada tuik sejid. Sembahyang isyraq 2 rakaat patut tuik. Kalau dia duk buat situ selepas fajar pasal tu pakai pahala dia nak tahu kata padahal benda tu bukan wajib, sunat. Tapi noyak kata Tuhan nak wig apa dia tu orang buat masa tu. Pahala dia supaya orang buat satu haji, sekali haji. Allah. Itu jadi kalau kita tengok sunat ni benda sunat. Tak ada kuasa nak buat. Tapi pahala supaya buat haji tu bukan main. Gitu orang panggil nak boleh pahala haji tu. Ada hang siapa kena jual kas sarung, kena hidup mitok dekah kat orang. Orang nak pergi buat haji tu bukan main. Bulan-bulan ada sedia pergi buat haji kelik mari pagi 2-3 bulan kelik ngaletih ke apa boleh pahala haji sekali kalau haji tu jadi mabrur lah. Tapi sebab apa? Sebab haji tu wajib. Tapi hak ni sebab dia tak ada dapat wajib sunat. Dia rasa sunat ni halau. Padahal buat hak ni lepas tu sampai fajar dia duk sembahyang duk wirid ke apa lepas tu pagi dia sembahyang sunat isyraq orang pagi 2 rakaat. Pahala dia serupa sama dengan orang buat haji. Ada orang senang ni. Ni hadis Nabi Rakyat sendiri, hadis sahih. Tak ada siapa nak. Sebab apa? Sebab otak pemikiran dia daripada pengajian dia kata sunat ni tak apa, tak buat apa tu. Ambil hukum fiqh tu. Hukum fiqh memang ayat gitu je. Tapi apabila duk ngaji pasal tu, dia berasa mari tak ada alhanu. Tak ada alhanu, dia tak ada tengok kepada amalan dia pahala dia. Dia kita tengok pada 7 sunat soy. Dia kelima sunat. Dia tak kita tengok pada pahala yang tak nak beri kepada orang yang amal sunat ni. Pahala supaya haji tu besar. Itu yang bagi kita ngaji tak sapa kepada isi dia. Tak sapa kepada isi. Sebab tu yang bagi kalau kita ngaji fiqh, lepas tu kita tak pergi kepada pada sunnah, dia tak ada berasa nak buat. Tak ada kuasa nak buat. Ini sunnah ni sungguh sunat. Tapi sunnahnya pesan ni Nabi wayak gini dia baru berasa nak buat. Tu dah kata sebab itulah barang sunat ni sungguh sunat. Tapi di segi pahala besar. Kita kena ambil duduk situ. Tu nak kata hukum sunat sana tu baik daripada siapa? Tu baik daripada Allah yang bersifat dengan sifat hakim yang sangat bijak. Supaya juga tu baik kata wajib. Supaya tu baik daripada siapa? Tu baik daripada Allah yang bersifat dengan sifat bijak hakim. Tu. Yang kena duduk situ. Sebab itulah ada sahabat-sahabat ya apabila benda tu dilarang walaupun kecil. Dia tak ada tengok tujuh kecil besar tujuh barang tu, tujuh amalan tu. Dia tengok pada siapa yang dia suruh benda ni. Ya pergi ambil tuai yang suruh benda ni siapa dia. Kalau lah kata raja 9 suruh, raja 10. Kalau dah sebab raja ni manusia je nampak.
Pak kita orang Islam ni siapa dia tu walaupun kecil tapi siapa? Allah suruh dia tengok hak nu yang besar. Habis itu dia tak nak tengok pada amalan pada kecil. Habis itu dia berasa nak buat dengan penuh. Deh. Beriman pada Allah. Situ. Jadi kalau duk tengok pada benda, tak tengok pada yang menghukum tu, yang Allah Taala sifat-sifat wajib dia tak ada rasa nak buat. Tak apa. Ni tak apa. Ambil hak wajib-wajib tu. Sebab dia tidak sapa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak tengok san. Jadi kalau segala hukum, segala amalan kita tak nampak sana, dia tak jadi berasa buat sedap. Tak ada berasa nak buat. Kalau buat pun tak berasa seronok, tak berasa sedap lah. Hak tu kata, sedap kan semaya malam. Baik tidur sedap tu. Tu nak ayat kata Allah. Tu Allah Taala sifat dengan sifat hakim bijak. Sebab dia kata sini, maksud hakim sini ialah al-hikmatut tammah wan ni'matus sabighah wal ihsanul azim. 3 rukun situ. Kalimah hakim tadi kan. Maknanya tok syekh kita ni syarah makna bijak sat ni. Rukun dia 3. Benar. Dalam kalimah bijak sat ni. Satu dia panggil bijak sungguh, bijak sempurna. Dan dalam bijak saat ni dia panggil an-ni'matus sabighah, nikmat yang paling cukup baik. Bijak, nikmat. Yang tiganya al-ihsanul azim, pemberian Allah yang sangat besar. Kata dari satu hukum saat ni. Yang tubik daripada hikmah saat ni. Yang tubik daripada hakim saat ni. Ada hikmah, ada nikmat dan ada ihsan. Dalam tu ada. Habislah. Tu hak. Tu rukun hikmah. Tu mana hakim? Lepas tu al-khabir. Kita nak faham ni orang panggil hak ni ni orang panggil kita ngaji tauhid pula ni. Ngaji sifat Tuhan, nak tahu sifat Tuhan apa makna hakim ni. Ini ngaji sifat Tuhan ada 99. Kita duk ngaji berapa yang baru? Duk lalu semua kan sifat tu, sifat ni, sifat tu. Ni ngaji tauhid. Ada. Al-khabir. Al-khabir ni maknanya ilmu ataupun pengetahuan yang sangat mendalam. Kalau nak terjemah dia panggil khabir. Ilmu yang sangat dalam dia panggil khabir. Apa dimaksudkan ilmu yang sangat dalam? Nak tafsir jadi faham ilmu sangat dalam tu pula dah. Hak tu kelimah je. Nak faham isi dia. Mudah-mudahan nak faham rukun dia. Ya kita tak boleh faham satu-satu benda, bolehkah kita nak faham rukun. Sebab dia kata salah. Salah faham belakang salah. Kalau kita tak faham rukun dia gapo dia, mula mana, tengah-tengah tu nak buat gapo, akhir suk mana, orang panggil tak faham. Dia masalah. Kalau sebut atas salah, itu saja budak-budak saya. Ada orang sembahyang, budak tahu belakang sembahyang, tapi dia tak tahu sembahyang macam mana. Dia tak tahu benar. Sebab apa? Dia tak tahu rukun-rukun dia. Ini macam tu. Ikut kelimah gapo, kalau kita dah tak tahu hakikat dia, dia tak faham. Dia tak faham sebenar benda. Semua saat ni. Semua khabir. Ilmu Allah yang sangat mendalam. Macam mana? Makna nak faham ilmu yang sangat mendalam tu. Makna rukun dia ke apa dia? Rukun tak telur ya. Dia apabila sebut dengan rukun, dengan kelimah tak telur. Sebab dia tak boleh jadi kelimah, malaikat dia lepas pada mengandungi rukun dia. Itu dia kau tinggi sikit kita segi bahasa. Dan sebab saat ni, dia tak boleh jadi, tak ada rukun saat ni, dia tak jadi solah. Kelimah solah jadi daripada rukun 13 saat ni, baru dia jadi solah. Jadi apabila nak sebut rekan-rekan, sebut solah, dia nampak selalu rukun, bagi orang tak tahu. Tapi bagi orang yang tak tahu, dia tahu kata solah, rukun dia tak tahu. Semua budak. Tidak apa. Jadi kita akan balik apabila sebut solah, tahu sahabat rukun, sahabat kita ngaji dah rukun.
Tu. Jadi solah dengan rukun dia telur ya. Hak ni kelima. Ya dek dalam tu. Sebab kata nikah. Sebab kata nikah. Kenapa dia? Ikutlah nikah. Nikah apa ya rukun nikah? Dia tahulah nikah. Dia tak boleh jadi nikah. Kalau tak ada hak tina, tak ada jatah, tak ada pak dia. Dia tak jadi nikah. Apa benda sebut nikah kita tahulah. Tu ya rukun nikah. Agak pakai rukun dia. Tak boleh jadi. Ada laki-laki ada dengan wali. Tina tak ada. Dia tak boleh jadi nikah. Dia tak cukup rukun dia. Ada hak jatah, ada hak pak dia. Tina ada pak dia, ada dengan hak jatah, ada dengan anak dia. Pasal ada hak jatah, dia pakai nikah. Dia tak jadi nikah. Sebab tak ada rukun. Rukun sah lagi tak ada. Dia tak jadilah nikah. Nak jadi nikah yang ada 3 baru jadi nikah. Ada tina, ada jatah, ada wali. Tu yang panggil nikah. Apabila sebut nikah, kita orang itu tahu. Tapi budak sebut nikah tahu tak? Dia tak tahu. Tapi dia boleh sebut nikah. Dia tak tahu hakikat, dia tahu benar. Kita betul. Pada kita orang Muslim kalau nak tahu Quran. Tahu Quran semua ni. Dia boleh baca Quran saja. Tak ada apa juga tapi baca gitu. Tak tahu apa dia. Quran ada sebut apa? Apa yang kena ngaji? Bukan ngaji apa saja misalnya. Kalau jadi faham. Tu nak kata tu hakikat Islam satu. Pak Al-Khabir, rukun dia apa Al-Khabir? Rukun dia. Maknanya sangat mengetahui secara mendalam. Itu bahasa lah. Dia pakai khabir. Makna sini kata rukun dia ni. Maknanya al-ilmul muhitu bis-sarai wal bawatini wal khafaya. Tu rukun dia. Tu makna rukun, tahu dengan secara mendalam. Ilmu kelimah khabir tadi. Sifat Allah Ta'ala tadi. Iaitu al-ilmul muhitu bis-sarair. Ilmu yang meliputi dengan segala rahsia. Tu. So. Maknanya segala rahsia. Allah Ta'ala tahu belaka. Walaupun duduk dalam batu misalnya. Semut dalam batu. Dia tahu. Ataupun dalam lubuk hati manusia. Yang manusia duduk mengigar, duduk meteng hari ni. Esok dah buat kata. Saya tahu dah. Seorang tu duduk meteng ke apa. Dia tahu dah. Duduk kelitah hati hari ni. 10 tahun lagi yang nak buat agak tu. Dia tahu dah. 10 tahun lagi duduk meteng hari ni. 10 tahun lagi. Dia panggil meliputi segala rahsia. Dia panggil khabir. Itu segala meliputi segala rahsia. Wal bawatin benda-benda duk dalam, bawatin benda batin. Tahu segala rahsia, tahu segala benda duk dalam batin. Kita katalah kata. Semut seekor duk dalam langit, duk dalam bumi yang lapis yang 7. Saya tahu. Lapis yang 7 ni, jauh daripada atas sampai lapis yang 7 ni, berapa kilo. Semut dekat situ. Saya tahu juga apa kilo. Tahu ayat apa kilo. Tu dak ayat kata tahu sampai situ. Kita tak perlu tahu lah tu, tahu apa, tahu tak ada apa. Habis tak ada ayat, tapi dak ayat tu tahu. Tu dia kata benda batin, benda dalam batin bumi ni gapo dia yang berlaku. Air semua dalam batin bumi ni ada berapa lubat met dia panggil. Saya tahu. Air hok dalam laut dia ada berapa lubat met dia tahu. Tu hok dalam batin. Apa tak lagi hok dalam atas tak kena ayat. Ni ayat benda rahsia meliputi segala benda rahsia. Hok orang susuk-susuk. Meliputi dalam benda dalam batin, sama dalam batin perut kita atau dalam batin tanah. Wal khafaya ada benda ada selit-selit sembunyi. Ada selit-selit sikit ya. Allah. Habislah. Maknanya meliputi segala rahsia, segala dalam batin dan benda selit sepik. Selit-selit. Tu rukun al-khabir. Tu makna al-khabir. Hati yang bagi sifat Allah. Tak ada orang yang pakai sifat ni. Tak ada. Ada tak mana makhluk? Tak ada. Hati. Allah. Ni orang ngaji sifat Tuhan. Ni apa itu? Apabila kita ngaji sifat Tuhan.
Dia kita faham sungguh. Berasa nak buat apa-apa mikir lah. Hak tak mikir tu, hak tak tahu sifat Tuhan. Hak tak tahu tauhid. Hak dak buat benda maksiat, benda apa semua, hak hakikat sungguh, dia tak reti tauhid. Kalau tanya dia tak reti mulut dia tak reti sungguh. Kalau dia reti sungguh, dia tak sapa kepada pekat yang nak buat benda itu. Cuma maknanya dia tak reti tauhid lah, tak ada ngaji tauhid. Tauhid pun tak ngaji, pekat pun tak ngaji. Kalau nak ayat atau mustalah, kau tak tahu lagi. Nama pun tak tahu. Lepas tu, nak pergi selamat ke dok kita. Di akhirat. Duk tak dunia ni 80 tahun ataupun 80 tahun. Tak ada setuh pun benda-benda ni. Tak ada mengaji pun sifat-sifat Tuhan. Tak biasa duk ke menadah. Dengar-dengar dia duk ceramah jauh-jauh kita dengar juga. Orang panggil dengar sambil lewa. Hak pasal masuk nak mengaji nak gapo, nak panggil selamat di akhirat, you kena melalui pasal ni ya. You kena mengaji. Dia bukan ngaji pasal lewa-lewa gitu. Ya kita kata bukan kata apa dia mau dengan ceramah, buka ceramah tagi ataupun ngaji juga tapi ngaji lewa-lewa ya tu. Hak ngaji tak tahu sungguh je pasal duduk dalam majlis, khususnya dalam masjid Allah ataupun di pondok-pondok di sekolah-sekolah agama tu pasal ngaji tu. Apatah lagi dalam masjid tu, kalau pakai rumah Tuhan sendiri, tu tak ada. Ada lebih sekali. Ya, tu ya. Baru ya penuh sejid. Jadi kalau tak ada seni. Jadi nak ayat atas kita ni. Mula-mula pak peruam, orang panggil umum tempat kita ni. Lah ni orang, maknanya pakai aduk ngaji pasal ikutkan mengang belakang soalan tu. Gitu ngaji ikut obata, gitu ngaji ikut naik, apa dia oboco kalau kita kira dah oboto kena yang pakat pergi kok nang belakang tak pagi wak hijau popo tu apa niat pergi kok nang belakang tak ada siapa pasal pergi pondok-pondok ke sekolah-sekolah agama ke masjid-masjid jadi seolahnya itijah umum dunia di hari ni pak kita lain dok hadap kepada kok kalma saja kebanyak ke 99% ada 100 saja dok hadap pergi kok pondok-pondok ke sekolah-sekolah agama. Deh kok masjid. Habis tu jadi tak ramai di masjid. Ada 5 orang sembahyang subuh. 3 orang sembahyang subuh. Kadang-kadang seorang 2 orang. Manusia beribu duk keliling masjid. Sebab apa? Sebab hadah dia tu ada hadah kok dunia. Kalau kita nak tengok di hari ni, kita tengok pak peruam tengok orang pagi. Kalau kita perekat orang tua dia orang pagi, tak ada ramai dah, tak ada mengaji. Lepas pada ni tengok lagi. Kalau kita perhati tengok. Sebab apa? Sebab budak-budak lagi kalau tengok. Hak pergi ke sekolah agama, ke masjid tu. Berapa orang? Hak pergi ke bukan sekolah pondok, bukan sekolah agama, bukan sekolah masjid. Hak ni, hak nak jadi orang tua semua kita esok sikit lagi ni. Boleh ada kedok sikit lagi sejid. Lah ni kata ada 2 orang semua masjid. Dan misalnya. Boleh 20 tahun lagi takut ada seorang pun. Okay, jadi dia pakai katuk masjid kepada aku. Tengok kepada suasana keadaan di hari ini. Allah. Ada sebab tu lah panggil. Ada kita kena pakai Ronaldo lah. Dan ada cucu kita ngaji ke agama ni. Pekat mula-mula dia panggil. Bon haid sapak umur 30, 20, 5, 30 adalah kau tak apa kok dulu. Kau mula-mula ni. Tengok pada keadaan ni. Kita orang panggil duka cita lah tengok pada kat tu dulu dah. Alimul ghaibi wasyahadati wa huwal hakimul khabir. Tu boleh. Hari ni kita boleh tahu dua sifat Allah Ta'ala. Jadi kalau mengikut pada ayat kita baca saat ini, jadi katuk dengan Allah Ta'ala tu bersifat dengan hakim, khabir. Berdasar pada ada ilmu-ilmu Tuhan tersebut. Letak saat ini. Itulah sikit sebanyak orang panggil. Ada satu ayat ataupun 2 ayat daripada ayat Allah SWT boleh kita ada setuh hari ini. Dan melalui Syekh atau tafsir Abdul Rahman ni boleh kita dan pakar-pakar faham. Itulah dimaksud hakikat ayat Allah SWT. Moga-moga Allah Ta'ala buka hati, buka hidayah, buka taufik, dan boleh kita tahu insya-Allah Ta'ala. Dan lepas pada ni itu sebagaimana yang kita baca
Ada ayat 74 tu duk catat dengan cerita Nabi Ibrahim. InsyaAllah maknanya kita boleh tahu cerita Nabi Ibrahim apa dia pasal mana tu. Hari ni baru sampai sini. Ya apabila kita nak kecek sini dengan panggil Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita tengok mari klik sikit belum pada Nabi Ibrahim ni. Ya Allah Ta'ala yang mula-mula jadi dah ada. Nabi ada mula-mula. Nabi ada tu bagi umur dia 1000 tahun ataupun 960 tahun. Nanti nak cerita 960 tahun. Tekah dengan Nabi Nuh 950. Patut tekah ada antara Nabi ada sampai ke Nabi Nuh ni berapa ribu tahun. Pacelah Nabi Nuh ni, Nabi ada Nabi Nuh ni, ya ada celah tu Nabi yang panggil Idris. Nabi Idris ni umur dia 700 tahun. Belum pada Idris tu ada seorang lagi Nabi yang panggil Syes. Dia anak pada Nabi ada tu. Syes, Idris, lepas tu mari kepada Nuh, lepas tu anak Nabi Nuh, cucu Nabi Nuh tu Lut, lepas tu mari siapa pada Ibrahim. Makna Ibrahim ni kalau nak kira mari juk yang kena yang 7 lah. Kalau nak kira mari silsilah Nabi-Nabi. Lepas tu jak daripada ada siapa ke Nabi Ibrahim ni berapa ribu tahun. Hak tu kalau kita nak tahu panggil pihak atas. Dan insya-Allah apabila kita masuk pada ayat ni kita boleh tahu. Mula daripada Ibrahim bila, pasal mana, hidup dia pasal mana, dia beranak mana, mati di mana, pasal mana dia boleh duk sampai duk jelajah dalam dunia ni. Nak pergi mana, suk mati mana, umur dia berapa. Tu kita nak tahu Ibrahim. Kita yang kita nak baca ni yang akan sebut kita tu orang panggil macam rekah. Daripada ayat-ayat yang kita baca saat ni. Insya-Allah taala ada hak tu setengah lagi lah insya-Allah lepas pada ni dan kita akan masuk pada ayat 74 insya-Allah taala. Kita berdoa semoga Allah Taala panjangkan umur kita lagi. Boleh kita pakat mari duk ngaji, mari duk tahu isi-isi kandungan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita nak jumpa dia ni kita nak bawa ni. Apabila kita mati seolah-olah kita nak bawa ayat kita ngaji ni nak jumpa Allah Taala. Kita kena janji bersatu. Ya memang ya kena bersatu. Tak kena ada berjanji, kita tak berjanji boleh jadi bersatu ke. Apa hal kita berjanji nampak suruh sikit. Ya Allah, aku mengaji ni, ayat ni. Aku nak jumpa denganmu. Esok ni aku nak tanya lah, aku main ngaji ayatmu nak kira sana. Allah panggil kita tak soalan dulu lagi dah. Itu. Allah Taala nak kira hana ni. Aku ngaji hari ni tu nak kira hana ni. Duduk situ barulah kita ngaji kerana Allah. Bukan ngaji kerana siapa. Aku ngaji hari ni 2 ayat ni. Bukan main 2 je. Ayat ni aku nak pergi jumpa kamu mati esok. Ya Allah. Pas aku nak tahu nak tanya ni, pahalanya ana mun nak wi. Insya-Allah Tuhan ada siap dah. Tu. Kita kena duduk situ. Baru panggil kita buat sadap hari pun nak tunggu depan. Kalau tidak kita pakai suk sini. Tu insya-Allah. Tu ya masa ya panggil kita ngaji dengan Allah Taala ni kita kena kira dengan Allah Taala lah. Barulah panggil Tuhan nampak sungguh kita sungguh mau yo kau yo wi hidayah ilmu kepada kita. Insya-Allah taala anda itulah lebih kurang sikit sebanyak. Aku qul qawli hadza wa astaghfirullah sallallahu ala nabiyina Muhammad wa jazakumullah.